Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dapat bersama pada hari ini dalam perbincangan ataupun perkongsian berkenaan sifat huruf bahagian 2. Tajuk kita hari ini adalah sifat huruf berlawanan. Seperti mana yang kita ketahui, sifat huruf ada 11. Sifat huruf berlawanan ini ada 11 dan 5-nya adalah berlawanan. Dan satu sifat huruf menjadi sifat yang pertengahan, iaitu sifat at-tawassut. Baik, mari kita melihat sifat huruf berlawanan yang pertama. Sifat huruf berlawanan yang pertama adalah al-hamsu, lawannya al-jahru. Dan konteks antara dua sifat ini adalah an-nafsu, iaitu nafas. Al-hamsu lughatan al-khafa. Al-khafa bermaksud sembunyi. Al-jahru lughatan al-i'lan, iaitu nyata ataupun terang. Al-jahru istilahan jarayan an-nafs. Jarayan bermaksud mengalir nafas, iaitu nafas keluar. Inda nutqi bil harfi, ketika menyebut dengan huruf-huruf hamas. Li dha'fil i'timad, kerana lemahnya berpegang alal makhraj. Berpegangnya huruf-huruf ini dengan makhraj hurufnya. Al-jahru lughatan al-jahru istilahan inhibas jarayan an-nafs. Inhibas bermaksud tertahan nafas. Inhibas bermaksud tertahan, jarayan an-nafs, mengalirnya nafas, bermaksud tertahan keluarnya nafas. Inda nutqi bil harfi, apabila menyebut dengan huruf-huruf jahar. Min quwwatil i'timad, kerana kuatnya berpegangnya huruf-huruf ini alal makhraj, dengan tempat keluar hurufnya. Huruful hamsu, huruf hamas, dalam matan Ibnu Jazari ada menyebut mahmusuha fahassahu syakhsun sakat. Huruf-huruf hamas ini terkandung dalam kalimah fahassahu syakhsun sakat. Jadi ini adalah huruf hamas. Manakala huruf jahar pula baqil huruf hamas, iaitu baqi huruf hijaiyah selain daripada huruf hamas tadi. Seterusnya kita pergi kepada sebab at-tasmiyah. Li dha'fi, kerana lemah, i'timadiha, berpegangnya, an makhrajiha, dengan makhraj hurufnya. Manakala jahar pula sebab at-tasmiyah li quwwatiha fi nafsiha, kerana kuatnya, berpegangnya dengan diri huruf tersebut. Wa quwwah ihtizaz, dan kuat getaran. Al-wataraini sautiyaini, iaitu pada dua peti suara. Baik, kita lihat di sini ya. Ini adalah dipanggil pita suara. Jika hamas, pita suara ini akan terbuka. Itu dipanggil dengan wa'adamu ikhtizaziha, tidak ada getaran. Wajarayani kathirin al-hawa'in nafs, maka akan keluar banyak nafas. Seperti huruf shin, kita dapat lihat sini. Apabila menyebut huruf shin, ash, ada keluarnya nafas disebabkan oleh terbukanya peti suara. Manakala di sebelah jahar pula, seperti mana yang kita baca tadi, iaitu huwal wuduhu fi sam'i natijah tudamul al-watarain sautiyaini, iaitu bunyi yang jelas hasil daripada tudam, rapatnya
dua peti suara, wahtizaziha, getarannya, wanhibas kathirin hawa, dan menyebabkan tertahannya banyak udara. Contohnya seperti huruf lam, ya, baik. Jadi konteks daripada hamas dengan jahar ini, perbincangannya adalah nafas. Sama ada nafas itu tertahan ataupun nafas itu keluar. Hamas, nafas itu keluar dengan baik. Jahar, nafas tertahan. Disebabkan oleh lemahnya huruf dan disebabkan jahar, kuatnya huruf. Baik, seterusnya kita pergi ke sifat huruf berlawanan yang kedua. Sifat huruf berlawanan yang kedua adalah ar-rakhawah, lawannya asyiddah. Dan ada satu sifat yang pertengahan di antara rakhawah dan syiddah, dipanggil at-tawassut. Dan ketiga-tiga sifat ini, perbincangannya adalah dari segi as-saut, iaitu suara. Baik. Ar-rakhawah lughatan al-lin. Al-lin bermaksud lembut. Asyiddah lughatan al-quwwah, bermaksud kuat. Manakala at-tawassut lughatan al-i'tidal, pertengahan. Jadi rakhawah lembut, lawannya syiddah kuat, tengah-tengahnya adalah at-tawassut, pertengahan. Baik. Ar-rakhawah istilahan jarayan as-saut ma'a harfi li dha'fi i'timadi 'ala al-makhraj. Jarayan as-saut bermaksud mengalirnya suara ataupun suara terlepas. Ma'a harfi, bersama dengan huruf ketika menyebut hurufnya. Li dha'fi i'timad, kerana lemahnya berpegangnya 'ala al-makhraj, dengan makhraj huruf. Manakala syiddah pula istilahan inhibas jaras saut, iaitu tertahannya, mengalirnya ataupun keluarnya suara inda nutqi bil harfi, ketika menyebut huruf syiddah. Likamali i'timadi 'alal makhraj, kerana sempurnanya berpegangnya dengan makhraj. Tawassut pula istilahan i'tidal as-saut. I'tidal bermaksud pertengahan. Inda nutqi bil harfi, ketika menyebut huruf-huruf tawassut. Li'adamil kamal inhibasihi kama fi syiddah. Kenapa dipanggil i'tidal? Kenapa dipanggil dengan pertengahan? Kenapa dipanggil dengan tawassut? Likamalil inhibasihi kama fi syiddah, kerana sempurnanya tertahannya suara seperti syiddah. Wa adamu kamali jarayanihi kama fi rakhawah, dan tidak sempurna wa adamul kamali jarayanihi, mengalirnya seperti sifat ar-rakhawah. Baik, seterusnya kita lihat hurufnya, huruf ar-rakhawah. Huruf ar-rakhawah ma'ada huruf syiddah wa tawassut. Huruf rakhawah ini ma'ada, iaitu apa selain daripada huruf syiddah dan tawassut. Jadi ini huruf syiddah, yang ini huruf tawassut. Maka baki daripada huruf syiddah dan huruf tawassut daripada huruf hijaiyah adalah huruf rakhawah, huruf yang lembut. Huruf syiddah iaitu ajid, qatin, bakat. Huruf tawassut pula lin, umar. Baik, seterusnya kita pergi kepada sabab at-tasmiyah. Kenapa dinamakan dengan ar-rakhawah? Lilayniha wa dha'fu i'timadi fi makhrajiha, kerana lemahnya. Wa dha'fu i'timad fil makhraj, kerana lemah dan
tidak berpegangnya kepada makhraj. Manakala sifat asyiddah pula sebab dinamakan lishtidad kerana bersangatan ataupun dipanggil syadid, melampau. Al-harfu fi makhrajihi kerana melampaunya huruf-huruf itu kepada makhrajnya. Kuatnya berpegang. Seterusnya, sabab at-tasmiyah bagi at-tawassut pula li'adami ghalqil makhraj. Kerana li'adami, tidak, ghalqil makhraj, tertutupnya makhraj. Seperti mana sifat syiddah. Wa'adamin fitahi, dan tidak terbuka. Al-makhraj, makhraj huruf, inda nutqi biha. Tidaklah terbuka huruf seperti mana sifat ar-rakhawah. Baik, kita dapat lihat di sini ya, gambar rajah bagi sifat ar-rakhawah. Jadi kita dapat lihat suara itu mengalir keluar. Kerana apa? Kerana ada ruang untuk suara itu keluar. Li dha'fi i'timad. Kerana tidak kuat berpegang dengan makhraj. Jadi nampak ada aliran yang boleh mengeluarkan suara. Dan kita lihat pula pada syiddah, tidak dapat keluar suara. Anak panah ni tidak dapat keluar. Ini dah berlaku pada syiddah ketika menyebut huruf jin. Jadi kita contohkan, kita sebut huruf jim. Tidak boleh keluar kerana rapat, tertutupnya makhraj, dan tidak boleh keluar suara. Dan kita lihat pula pada sifat at-tawassut ketika menyebut huruf lam. Di sini kita dapat lihat huruf lam ada di tengah, naik ke atas ini, dan ada aliran yang boleh mengeluarkan suara. Okey, jadi kita sebut huruf lam, kita matikan al. Kita rasa ada suara yang boleh keluar. Tetapi tidaklah seperti sifat asyiddah, tertahan, dan tidaklah seperti sifat ar-rakhawah ketika menyebut huruf shin. Jadi huruf shin itu jelas, suara itu mengalir keluar. Baik, seterusnya kita pergi kepada sifat yang ketiga. Baik, sifat ketiga yang berlawanan di sini adalah al-istifal, lawannya al-isti'la. Al-istifal lughatan al-inkhifad. Al-inkhifad bermaksud terdampar. Al-isti'la lughatan irtifa'. Irtifa' bermaksud terangkat. Dari segi istilahan, istifal bermaksud inkhifad al-lisan, iaitu terdampar lidah. Anil hanakil a'la, dari lelangit atas. Ila qa'al fam. Qa'al fam ni maksudnya rongga mulut di bawah. Inda nutqi bil harfi, ketika menyebut dengan huruf-huruf istifal. Isti'la pula irtifa' al-lisan. Di sini kita dapat lihat di sini perbezaan. Satu lidah terangkat, satu lidah turun ke bawah. Istifal lidah terdampar, isti'la lidah naik ke atas. Ilal hanakil a'la, ke langit atas. Inda nutqi bil harfi, ketika menyebut dengan huruf-huruf isti'la. Jadi huruf istifal baqil huruf, iaitu huruf selain daripada huruf isti'la. Manakala huruf isti'la dalam matan Al-Jazariyah menyebut wasab'u alwin, dan 7 huruf yang tinggi. Kenapa tinggi? Kerana irtifa' al-lisan, lidah naik ke atas, iaitu khussa dhaghtin qidh. Ada 7 huruf ini dipanggil huruf isti'la. Baik, sebab at-tasmiyah lil istifal, kenapa dipanggil dengan sifat ini dengan sifat istifal? Listifali aqsal lisan,
kerana turunnya, terdamparnya aqsal lisan, pangkal lidah. Anil hanakil a'la, dari langit atas, ila qa'al fam, ke dasar ataupun ke rongga mulut. Manakala isti'la pula, sebab at-tasmiyah li isti'la'i aqsal lisan, kerana terangkatnya aqsal lisan, pangkal lidah, inda nutqi biha, ketika menyebut dengan huruf-hurufnya, ila hanaqil a'la, iaitu ke langit atas. Baik, kita dapat lihat di sini ya, satu huruf qaf. Huruf qaf ini adalah huruf isti'la, dan satu lagi huruf kaf, iaitu huruf istifal. Kita dapat lihat sini ya, lidah terangkat dan menyebabkan ada suara pun naik ke atas. Berbeza dengan huruf kaf, ya, suara mudah mengalir. Sifat yang keempat adalah al-itbaq, dan lawannya al-infitah. Al-itbaq lughatan al-ilsaq, melekat. Al-infitah lughatan al-iftiraq, berpecah. Istilahan talasuq, iaitu melekat, ma yujazi al-lisan, apa yang setentang dengan lidah, minal hanakil a'la, dengan lelangit alal lisan, ke atas lidah, inda nutqi bil harfi, ketika menyebut huruf-huruf itbaq. Infitah pula istilahan tajafa kulla minal lisan wal hanakil a'la anil akhar. Tajafa bermaksud berjauhan, kulla minal lisan, apa yang berada dengan lidah, wal hanakil a'la, dan lelangit, hatta yakhrujun nafsu, sehingga mengeluarkan nafas, min bainihima, di antara keduanya, inda nutqi bil huruf, ketika menyebut huruf. Jadi kita dapat lihat di sini ya, al-itbaq talasuq, al-infitah tajafa. Ya. Huruf al-itbaq sad, dad, ta, za. Dan huruf ini adalah huruf isti'la juga. Cuma ada 3 huruf yang tidak ada di sini. Huruf isti'la tidak menjadi huruf itbaq adalah huruf ghin, huruf qaf, dan huruf kha. Dan huruf infitah adalah baqil huruf daripada huruf itbaq yang 4 tadi. Seterusnya, sabab at-tasmiyah li itbaq. Kenapa dipanggilkan dengan sifat ini sifat itbaq? Kerana li itbaqi ma yujazi lisan. Kerana melekat ma yujazi al-lisan, apa yang setentang dengan lidah, minal hanakil a'la, dengan langit atas. Wanhisaru as-saut, maka akan tersekatnya suara, min bainihima, di antara lidah dan langit tersebut, inda nutqi bil huruf, ketika menyebut dengan huruf-huruf itbaq. Infitah pula sebab at-tasmiyah limfitahi al-lisan, kerana terbukanya lidah, wal hanakil a'la anil akhar, dan langit daripada yang lain. Baik, kita lihat di sini keadaan bagaimana huruf musta'il mutbaq. Musta'il huruf isti'la dan huruf itbaq. Iaitu huruf dha lah. Dia huruf isti'la dan dia huruf itbaq. Dan satu lagi huruf musta'il munfatih. Huruf isti'la dan huruf infitah. Huruf qaf. Asalnya qaf ni adalah huruf isti'la, tetapi dia tidak jadi huruf itbaq. Dan satu lagi huruf mustafil, lawan daripada isti'la, dan dia adalah sifat infitah. Okay, satu huruf kaf. Okay. Yang ini huruf isti'la dan huruf itbaq. Yang qaf ini huruf isti'la dan huruf infitah. Dan kaf adalah huruf isti'la
huruf istifal dan huruf infitah. Baik, huruf dha ni kita lihat di sini ya. Apabila kita sebut huruf dha, kita dapat lihat sini ya. Lidah ini seolah-olah naik ke atas. Ya. Melekat. Ini dipanggil halakil a'la. Okay, melekat dan menyebabkan suara itu tertahan di sini. Contoh kita menyebut huruf dha, au, kita rasa ya, suara itu ada di antara ini. Sebabnya melekatnya lidah dengan di antara lidah dan langit. Okey. Yang huruf qaf pula lidah tidak naik ke atas. Ya. Dia tidak naik ke atas. Dia tinggi tetapi dia tidak sampai ke dia tidak ada sifat itbaq itu. Ya. Huruf kaf tak adalah, dia terus keluar. Ya. Kita sebut huruf kaf. Ak, kita rasa suara itu keluar. Huruf qaf, tidak sampai, tidaklah sama macam huruf dha. Baik, seterusnya kita pergi ke sifat yang terakhir, iaitu sifat al-idlaq dan al-ismat. Okay. Jadi sifat idlaq dan al-ismat ini lughatan at-tarfu. Tarfu ni bermaksud di hujung, dan huruf-huruf idlaq ini adalah huruf yang keluarnya di hujung. Al-ismat al-man'u, menegah. Istilahan sur'ah wa suhulah. Istilahan bagi sifat idlaq ini sur'ah wa suhulah, cepat dan senang. An-nutqu bil harfi, ketika menyebut dengan huruf-huruf idlaq. Li khurujihi min tarfil lisan, kerana keluarnya daripada hujung lidah. Awis syafatain, ataupun dua bibir. Manakala sifat ismat istilahan, iaitu thaqalal harfu 'inda nutqi, beratnya menyebut huruf ismat ini 'inda nutqi, ketika menyebutnya. Li khurujihi ba'idan, kerana keluarnya berjauhan an tarfil lisan, daripada hujung lidah, wasyafatain, dan dua bibir. Huruf idlaq farra min lubin. Ya. Huruf ismat adalah baqil huruf daripada huruf idlaq tadi. Sebab at-tasmiyah, kenapa dipanggilkan li sur'atin nutqi, kerana mudah menyebutnya, biha li khurujiha ba'daha min zalaqil lisan wa syafah, kerana keluarnya daripada hujung lidah dan kedua-dua bibir. Jadi contohnya huruf fa, kita sebut fa, af, ar, am, an, al, ab. Semuanya berada di tempat yang senang untuk kita sebut. Manakala al-ismat, sebab at-tasmiyah imtina' infiradi hadhil huruf usulan fil kalimah rubba'iyah al-khumasiyah. Imtina' menegah, infarada, iaitu tersendirinya, hadhil huruf usulan, daripada kata dasar pada kalimah rubba'iyah, iaitu fi'il yang ada 4 huruf, wal khumasiyah, yang terdiri daripada 5 huruf ataupun lebih. Ya. Baik, alhamdulillah selesai sudah sifat huruf berlawanan. InsyaAllah kita akan bersama pada pertemuan yang akan datang dalam sifat huruf yang tidak berlawanan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.